Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha Tuan Pengurusi Masjid Tuan Haji Maktaib bin Haji Mansur, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, warga kampung, ibu-ibu dan ayah-ayah, sahabat-sahabat saya, adik-adik yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita memulakan kita punya forum pusingan yang pertama, marilah bersama-sama kita memanjatkan rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan limpah izin, kurnia, rahmat, kasih sayangnya, berjaya juga kita datang di dalam masjid yang bertuah pada malam ini dalam satu program ilmu yang bertajuk Andai Rasulullah Masih Ada, Laukana Bainana. Laukana Bainana. Jadi untuk pengetahuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, program forum kita pada malam ini adalah program yang telah diatur daripada pelbagai program yang kita sudah sediakan, yang mana dijalankan oleh pelajar-pelajar mahasiswa daripada Universiti Islam Antarabangsa. Okey, kita akan berkampung di kampung kita ini selama seminggu, menjadi anak-anak angkat kepada warga kampung ini, dan inilah programnya. Jadi pada malam ini bersama-sama kita, alhamdulillah, di kiri saya Ustaz Rilizam bin Rosli, pegawai hal ehwal agama Islam yang kita jemput khas daripada Majlis Agama Islam. Assalamualaikum Ustaz. Dan di sebelah Ustaz Rilizam sana yang segak bergaya, okey, kita ada Imam Muda Nazrul Izwan yang datang daripada jauh, daripada Perak, baru sampai bersama-sama dengan tuan-tuan pada malam ini. Beliau merupakan finalis program Imam Muda musim yang kedua dan juga merupakan sekarang pengurus besar di dalam Fakih Resource Syarikat Management, and then sekarang juga merupakan seorang pelakon dalam rancangan Warkah Cinta. Saya dengar TV Al-Hijrah, malamnya kampung kita tak ada Ustaz TV Al-Hijrah. Dan di sebelah Ustaz Izwan, Masya Allah, guru saya sejak saya pada sekolah menengah, Ustaz Al-Fadil Wan Yusli bin Wan Ibrahim. Assalamualaikum Ustaz. Sihat Ustaz. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini tajuk yang telah kita rancangkan adalah Andai Rasulullah Masih Ada. Dalam bahasa Arabnya Laukana Bainana. Andai Rasulullah bersama kita. Satu persoalan yang tidak dapat dijangkau oleh fikiran sekiranya kita nak cari jawapannya. Sekiranya Rasulullah SAW bersama dengan kita, nescaya secara langsungnya duka dan luka itu hilang secara automatik. Dalam banyak cerita dalam hadis kita tengok Rasulullah kata apa? Barang siapa yang tersentuh kulitnya dengan kulit aku, nescaya kulitnya diharamkan daripada neraka. Jadi bolehkah tuan-tuan bayangkan sekiranya Rasulullah bersama kita pada malam ini? Semuanya manis, semuanya cantik berlaku. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menarik perhatian tuan-tuan puan-puan sekalian. Di dalam dunia ini Allah secara puratanya telah memberikan kita kehidupan setiap orang 60 tahun. Okey, kita tak tahu kita akan hidup berapa lama, tapi secara puratanya 60 tahun. 60 tahun itu bererti kita akan hidup selama 22,000 hari, bersamaan dengan 528 jam, bersamaan dengan 31,680,000 minit. Dalam masa yang sangat lama ini, Allah bagi kita masa untuk kita bersedia untuk menghadapi satu hari yang digelar Yaumus Sa'ah. Dalam sembahyang kita tadi, Ustaz dah membacakan, Al-Quran telah mendeskripsikan Yaumus Sa'ah itu sebagai yaumala tamliku nafsul li nafsin syai'a. Hari yang mana orang lain tak akan dapat memberi manfaat kepada kita. Dan pada hari itu Allah akan tanyakan kita persoalan. Dan soalan itu Allah mahukan kita jawab dengan betul. Maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala Ustaz. Allah akan tanya kita soalan, dan Allah dah bagi tahu kita apa itu soalannya. Tertulis dalam Quran, tertulis dalam sunnah, dalam hadis Nabi SAW. Lagi maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah tak bagi soalan saja, Allah bagi jawapannya sekali untuk kita.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin semuanya kat sini pernah menghadapi peperiksaan sekolah. Semua orang pernah bersekolah. Hatta Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak kita pun darjah khas pangkat 1. Pernah exam semuanya. Bayangkan kita berjalan pergi ke Dewan Peperiksaan dalam keadaan yang tidak bersedia. Lalu kita buka kertas soalan. Soalan pertama, Masya Allah Ustaz, tertunduk sebab tak tahu jawapannya, terlupa nak baca malam tadi. Tapi kita masih ada lagi harapan. Kita tengok pada muka surat yang kedua, tersenyum kita, ada jawapannya Ustaz. Baik, betul cikgu, sebelah soalan sebelah jawapan, sila jawab, senang. Tapi bayangkan, selepas kita dapat keputusan peperiksaan tersebut, kita tak lulus, gagal. Jadi apakah yang kita fikir tentang orang ni tadi? Inilah orang yang paling malang di dunia, orang yang paling dungu di dunia. Begitu jugalah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah diberi soalan, kita sudah diberi jawapan. Sekiranya kita dah dapat jawab soalan-soalan Allah, maka kita adalah orang-orang yang paling rugi. Jadi saya tidak mahu mentelah terlalu lama. Pantang pegang mai Tapi kita akan teruskan kita punya pusingan. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kita punya forum pada malam ini akan ada 2 pusingan. Pusingan yang pertama, saya akan tanya soalan setiap satu kepada ustaz-ustaz kita pada malam ini. Pusingan yang kedua, sebelum kita mula dengan pusingan kedua, kita buka kepada floor, lantai. Sesiapa mahu bertanyakan soalan, saya ada sahabat saya, sahabat Hamzah, untuk memberikan mikrofon ini kepada anda. Kemudian kita akan mulakan forum kita pusingan yang kedua. Saya akan tanyakan soalan lagi dan last kali kita akan tutup dengan soalan sekali lagi. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan terlepas peluang ini, bertanyakan soalan kepada ustaz-ustaz yang kita ada pada malam ini. Jadi soalan pertama saya suka nak tanya kepada Ustaz Rilizam. Seperti yang kita tahu Ustaz, daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggalah kisah umat Islam yang kemudiannya, pelbagai kegemilangan Islam yang kita dah tahu. Kalau peperangan tu, setiap peperangan boleh dikatakan Islam yang akan menang. Sebut saja bidang apa kat dunia ni, umat Islam dah perintisnya. Cemerlang sungguh umat Islam. Tapi hari ni Ustaz, kalau kita tengok umat Islam, Masya Allah, diinjak, dikongkong, dibunuh dan sebagainya. Okay, kita boleh tengok apa yang berlaku pada hari ini, malangnya. Dan persoalannya Ustaz, adakah dengan ketiadaan Rasulullah SAW ini berarti kegemilangan Islam itu pun akan mati? Dan adakah hanya Rasulullah itu yang menjadi asbab Islam itu cemerlang? Dan adakah kita masih ada harapan untuk cemerlang? Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada saudara moderator yang saya hormati, lagi saya segani, barisan panelis, Imam Muda Nazrul, Ustaz Wan, Pak Naib Kampung Parit Ibrahim, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Guru, Ustazah, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, adik kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama-tamanya kerana kita dapat sama-sama berhimpun pada malam ini, tak lain dan tak bukan nak menyatakan rasa rindu kita, rasa kasih kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi mula-mula bila kita dah ada dalam masjid ni, jangan lupa untuk kita niat i'tikaf. Kalau tak rugi, kata tak tahu nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kemudian kita niat berada dalam majlis ilmu yang Nabi sebutkan sebagai apa? Raudhatun min riyadil jannah. Jadi alhamdulillah, tak sangka saya pada malam ni dapat berganding dengan penulis yang hebat-hebat. Yang saya kira saya ni sebagai nasi tambah sajalah. Tuan-tuan nak tengok Imam Muda Nazrul dan Ustaz Wan sebenarnya. Jadi saya
penambah saja insya-Allah. Jadi saya tak ambil masa yang panjang. Lagipun dah diberi amaran 10 minit Ustaz tapi ikut round tadi macam banyak aja kan. Macam pukul 12 pukul 1 boleh tahan ni tuan-tuan? Boleh insya-Allah Jadi ditanyakan kepada saya macam mana dalam program kita laukana bainanal habib. Laukana bainal habib. Macam mana kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kita pada hari ini? Kalau tuan-tuan tengok dalam TV Al-Hijrah itu ada satu rancangan ni Syabab itu ada rancangan laukana bainal habib. Ditanya pada orang pergi dekat orang tengah jalan tanya. Saudara-saudara Syekh, kaifa law Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aka al-an? Dia tanya, Syekh, macam mana kalau Rasulullah ada sama dengan kau ni? Kau sedang driver kan, Rasulullah ada sebelah kau. Macam mana? Syekh tu kita tengok badan dia besar, tuan-tuan. Syekh Arab Tapi bila tanya tu macam tu, dia tak boleh jawab. Dia perlahan-lahan menitis air mata dia. Tak dapat bayang masalah demi masalah hari ini, kita mengharapkan seorang yang boleh menyelesaikan. Sudah barang tentu yang kita nampak ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tadi moderator cakap Rasulullah dah tak ada dah. Rasulullah pergi dah 1004 tahun dulu. Boleh tak lagi kita cemerlang sebagaimana generasi yang dilahirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau tengok dalam perang Badar 313 orang, Uhud naik 700 orang, dalam Hudaibiyah naik lagi 1,500 orang, 1,500. Dalam Khandaq naik lagi 3,000. Dalam Fathul Makkah Rasulullah kumpulkan berapa tuan-tuan? 10,000. Dalam perang Tabuk Rasulullah kumpulkan lagi 30,000. Naik lagi. Dalam perang Yarmouk yang dipanglimakan oleh Khalid Al-Walid, anak didik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentera pada ketika itu berapa? Menjangkau 40,000 orang. Meningkat. Tapi yang lawannya pada ketika itu di perang Yarmouk 40,000 lawan berapa tuan-tuan? Lawan 240,000. Maknanya 6 kali ganda. Menang ke tidak tentera Islam pada ketika itu? Menang. Ada perisikan dia tanya, tengok macam mana tentera yang boleh katakan ramai tapi menentang 6 kali gandanya tapi boleh menang. Bila dia risik, rupanya malam-malam mereka ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila siang berjihad, bila malam buat salat malam. Tidak lupa Nabi cakap, alaikum bil qiyamil lail fa innahu da'abu as-salihin min qablikum. Nabi sampai cakap alaikum bil qiyamil lail, jangan lupa hendaklah kamu salat malam. Kalau kita tengok Salahuddin Al-Ayyubi yang dapat menakluki Masjidil Aqsa setelah sekian lama ditakluki oleh orang Yahudi, itu antara rahsia dia juga. Mesti mensyaratkan dia punya askar-askarnya untuk bangun malam. Jadi ini antara jawapan-jawapan yang boleh kita berikan. Tak lain dan tak bukan, kalau nak hebat macam mana generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balik semula contoh pada Rasulullah. Allah Taala dah mengiktirafkan dalam surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada dirimu wahai Muhammad adalah akhlak yang agung. Kita nak tiru siapa lagi? Tirulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Surah At-Taubah ayat 28. Telah datang kepada kamu ja'akum rasul min anfusikum, dari kalangan kamu sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum, merasa sangat berat. Harisun 'alaikum, sangat menginginkan kebaikan pada kamu. Raufur rahim, dan sangat lemah lembut. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi baliklah semula kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak rujuk apa yang Nabi pesankan banyak,
sekian banyaknya. Macam mana kita nak maintain ni? Hebat macam mana zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok satu hadis yang Nabi sebutkan. Dalam satu hadis yang panjang, kita ambil 3 sajalah poin yang Rasulullah ingin sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan saya cukup masa ni 10 minit insya-Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man safaha qurbatun min qurabid dunya fasafaha Allahu lahu qurbatun fi yaumal qiyamah wa man yassara mu'assirin minal mu'minin fasarallahu lakum fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman fasahallallahu lahu tariqan ila al-jannah wa majtama'a qaumun min qaumin yatluna ayatillah wa yatadabbaruna 'alaihi illa syafi'an lahu li ashabihi. Ini semua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariskan kepada kita. Insya-Allah kita cuba pergi satu-satu. Yang Nabi sebutkan pertama itu, barang siapa yang memberi ataupun membuka jalan pada sahabat dia, ataupun memberi ruang, mudahkan sahabat yang lain, insya-Allah Allah akan mudahkan dia di dunia dan juga di akhirat. Itu syarat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Nabi pesan kat kita supaya apa? Hebatkan persaudaraan. Itu yang pertama. Mesti hebatkan persaudaraan. Nabi sebut apa? Masalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama salil jasad idza ishtaka aduwwun minhu fatada'a lahu sa'iral jasad bis-sahri wal humma. Perumpamaan orang-orang mukmin ni dengan orang mukmin yang lain pada kasih sayangnya, pada lemah lembutnya, pada kecintaannya ialah seperti satu badan. Bila sakit satu badan ni, satu saja anggota maka merintis seluruh. Yang cubitnya kena belah paha belah kanan. Tapi yang menyebut aduinya mana? Mundur kan? Cubit sini kanan. Tak buat kerja sekolah ni, cikgu cubit Ustaz Puan cubit. Jadi cubit kat paha, kat mulut yang sebut aduh. Macam tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesankan kepada kita. Dalam khutbatul wada', dalam khutbatul wada' Nabi pesan. Antara pesanan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi suruh perhebatkan persaudaraan ini. Nabi kata apa? La tahasadu wa la tanajashu ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا بيع بعضكم بعض كونوا عباد الله إخوانا المسلم أخوه المسلم. Nabi pesan la tahasadu. Kalau kamu nak hebat, pastikan jangan ada perasaan dengki. Itu Nabi pesan. Kalau nak hebat ni, mesti jangan ada dengki. Kita kalau orang Melayu memang kenal dengan perasaan dengki kan. Dengar bunyi bunyi lori reverse rumah sebelah. Boy, terus buka tingkap tengok apa buat turun perahu. Habis dia cucuk suami dia, bang abang tengok tu bang, itu dari pot maut tu bang. Saya nak juga bang, saya nak dua. Nabi pesan dah la tahasadu. Wala tabaghatu, jangan mudah naik marah. Asal silap sikit je melenting. Melenting untuk diri sendiri. Kadang-kadang tak pasal-pasal. Dengan anak jangan cakap lah kan. Kita bagi makan nasi kat budak umur 2 tahun, umur 3 tahun, mana dia nak tidur diam, mesti dia berlari-lari ya. Yang mak ni geram. Bila dapat je kat anak tu, ya. Aku kata duduk diam. Manalah budak tu faham, terkebir-kebir dia. Tengok mana tambah dia geram kat bapaknya sekali tu. Bapak duduk tengah-tengah depan TV, tengok apa silawat emas. Dia geram kat bapak, tak boleh nak buat kat bapak, dia hentam anak dia. Dosa tak tuan-tuan? Dosa ke tidak tu? Dosa.
wala tanafaru wala bai'a ba'dukum ba'da. Jangan ambil apa benda barang yang saudara kamu nak beli. Kita nampak dah. Jadi semua benda ni kena ambil perhatian. Semua benda ni kena ambil. Nabi kata, kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu saudara. Kamu ini bersaudara. Al-Muslim akhuhul Muslim. Mesti ada sensitivity itu. Sekarang ni apa jadi pada Masjidil Aqsa? Yahudi sekarang buat macam-macam. Dia bawa apa tu? Yang pernah buat hidrolik tu. Buat macam-macam. Dia tak takut pun tuan-tuan. Tak payah bawa senjata. Orang Islam boleh buat apa? Dia tahu orang Islam pada hari ini tak mampu untuk buat tu. Tak mampu bersatu. Nak perang angkat senjata lagi lah. Nak cerita perang-perang. Agak-agak pagi tadi dengar tak as-salatu khairum minan naum? Dengar tak? Dengar as-salatu khairum minan naum? Dia pun naum. Itu juga kita ni nak perang ni, tapi nak angkat selimut pun tak boleh. Jadi macam mana yang Nabi nak pesan kepada kita nak jadi umat yang hebat? Kemudian Nabi pesan bawah tu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman fasahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nabi sebut, siapa yang menempuh suatu jalan payah nak menuntut ilmu, Allah Taala mudahkan untuk dia jalan ke syurga. Nabi pesan kat kita ni supaya apa? Kita hebat untuk menuntut ilmu. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 kan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala angkat satu martabat bagi orang yang beriman dengan orang yang menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu apa-apa pun. Mana yang kita boleh rujuk sekarang? Sekarang ni mungkin dah ke arah bukan ke Jepun dah katanya, ke Korea dah kan. Tengok dia buat macam-macam. Keluarkan apa ni? Samsung S4. Hari ni lah keluarkan benda yang hebat-hebat daripada sana ni. Maknanya boleh tak ambil contoh? Boleh. Macam mana kita nak jadi yang mengaplikasikan benar-benar tentang Islam ni kadang-kadang bukan orang Islam, tapi orang yang bukan Islam. Orang yang bukan Islam, apa sahaja yang datangnya Rasul daripada Rasulullah SAW dia ambil. Hatta Rasulullah SAW pergi ke tandas pun dia tengok juga macam mana cara Rasulullah. Rasulullah kalau selesai sahaja berhadas kata atau hajat Rasulullah SAW, bila lepas kencing lah Rasulullah akan apa? Rasulullah terus bangun ke? Rasulullah berdehem dulu. Berdehem itu pun orang kafir kaji. Kenapa Rasulullah berdehem itu rupanya setelah dikaji, memang bila kita berdehem ini boleh mengelakkan daripada kena sound boleh mengelakkan daripada penyakit apa tu? Batu karam. Tidak ada lagi sakit baki. Kita berdehem lah, tapi janganlah kuat-kuat habis saja kencing. Perlahan-lahan sudahlah. Tapi yang penting kita niat nak ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita orang Islam buat tak? Kurang buat. Orang yang bukan Islam pula yang buat. Jadi mudah-mudahan generasi yang Rasulullah didik pada dahulunya ini hendaklah kita teruskan mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baliklah semula. Tuntutlah ilmu, belajarlah. Jadi sesuatu yang kita amalkan pastikan mesti berdasarkan dengan ilmu. Itu saya bagi rumusan ini insya-Allah. Terima kasih Ustaz Rizam atas pembukaan soalan pertama yang cukup hebat. Jadi 3 poin yang saya dapat kat sini. Kalau hatta kita nak ke tandas pun kita tak nak ikut Nabi, jangan katakan macam mana nak ikut Nabi berjihad. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pastikan kita ikut Nabi. Dan yang keduanya adalah kehancuran tamadun umat Islam pada hari ini bukanlah disebabkan Nabi tak ada, bukan disebabkan Nabi meninggalkan kita, tetapi disebabkan kita yang meninggalkan Nabi. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa Nabi dah berjanji
Nabi tidak mempusakakan kita harta dan benda, tapi Nabi mempusakakan Quran dan Sunnah. Kalau kita tidak tinggalkan dua benda ni, insya-Allah Nabi kata kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Dan saya suka untuk bertanya kepada Ustaz Wan Gusti. Kita bagi rehat sebentar kepada Ustaz Nazrul, okey. Dan untuk soalan yang kedua, Ustaz, kalau kita tengok cara Rasulullah berkomunikasi dengan isterinya, dengan anak-anaknya, dengan cucu-cucunya sangat-sangat hebat, masya-Allah. Sehingga kan pergaduhan, persengketaan dalam keluarga tu dapat dielakkan sama sekali. Kalau kita tengok surati sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan menggiliri cucu-cucunya, cium dahi cucu setiap waktu asar, setiap hari. Jadi macam mana, Ustaz? Nabi sebagai ketua keluarga yang sangat-sangat hebat. Bagaimana nasihat Ustaz kepada ayah-ayah kita dan bakal-bakal ayah-ayah kita untuk melahirkan generasi? Sebab hebatnya sebuah generasi itu bermula daripada keluarga yang hebat. Silakan, Ustaz. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Puan Moderator, sekali dah jadi tuan, dulu anak murid saya. Saya selalu suruh dia padam pepaya hitam, agak baik Ustaz. Alhamdulillah, ini jadi orang hebat, duduk di hadapan tuan-tuan dan puan-puan, dan berbanggalah ibu dan ayah dia kat belakang saya. Dan saya pun tuan bangga juga, kerana dialah saya di sini. Kalau tidak, tuan-tuan tak boleh tengok muka saya. Saya bukan ada apa-apa pangkat. Di hadapan saya ni, dengan saya ahli pidana yang pertama daripada pejabat kadi, Jabatan Agama Islam Pontian, bahagian zakat. Kalau ada masalah tentang duit, anda semua yang terlibat dengan musafir boleh jumpa dengan tuan. Sebab musafir antara orang yang termasuk dalam asnaf zakat. Betul, Ustaz? Baik. Yang kedua, imam muda. Saya pun rasa remah juga tengok imam muda, orang yang handsome. Tadi saya datang ke sini beritahu kepada keluarga saya, family saya, semua nak ikut, nak tengok imam muda, kata. Ambo, imam tua ni apa guanya? Jadi alhamdulillah, tuan-tuan, Pak Naib, tuan-tuan imam, tuan-tuan ahli jawatan kuasa masjid. Sebenarnya saya tak asing lagi kat sini. Saya dah beberapa kali ceramah, rasa sekali ke dua kali begitulah, dah pernah ceramah di sini. Tapi walau macam mana pun tersesat juga nak datang kat sini tadi, terlambat tu. Orang Pontian datang sini pun sesat. Alhamdulillah, hari ini berdasarkan pada tajuk yang diperbincangkan, iaitu laukana bainana. Apa dia? Kalaulah Rasulullah bersama kita sekarang, tapi apa yang saya nak huraikan di sini berdasarkan kepada soalan yang ditujukan kepada saya, iaitu bagaimana Rasulullah bergaul dengan ahli keluarga. Apa contoh yang kita nak bawa? Hari ini kita ada keluarga, kemungkinan saya yang di antara ahli panel ni ada keluarga. Ustaz dah keluarga belum, Ustaz? Ada. Saya ni anak 7. Sebab tu soalan ni tujukan kepada saya. Anak 7 orang, isteri baru seorang, tuan-tuan. InsyaAllah kalau dapat dua, yang ketiga tu, kedua dan ketiga, alhamdulillah. Sebagaimana disebut oleh ahli panel pertama tadi, wa innaka la'ala khuluqin azim, surah Al-Qalam ayat 4. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang mulia, yang kita nak contoh. Sebab Rasulullah juga bersabda dalam satu hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati.
Kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Ya. Bila sebut pemimpin, kita jangan bayangkan, oh, Datuk Seri Najib, Perdana Menteri Malaysia. Ayah, kita nak pergi situ sebab Perdana Menteri Malaysia ni seorang je. Maka semua orang nak jadi PM. Ya. Kita bayangkan pemimpin di peringkat tinggi saja. Rupanya kita ni pemimpin di peringkat keluarga pun kita boleh jadi. Di peringkat keluarga. Dan dalam kita memimpin keluarga kita, maka hendaklah kita mencontohi kepimpinan yang Rasulullah buat. Contohnya moderator sebut tadi bagaimana Rasulullah bergaul dengan isteri dia. Isteri dia yang pertama namanya Sayyidatina Khadijah. Orangnya lawa, janda, lawa, comel. Kemudian ada harta lagi. Dia yang meminang Rasulullah. Walaupun dalam keadaan usia Sayyidatina Fatimah ketika itu 45 tahun 45 tahun 45 ke 40? 40, saya lupa. 40 tahun dia pinang Rasulullah. Rasulullah ketika itu usianya jauh lebih muda daripada Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Fatimah tu anak dia. Sorry. Baik. Salah sikit pun dah marah dah bebel dah belakang. Biasalah tuan-tuan dan puan-puan, ya. Saya kan dah tua. Jadi Sayyidatina Khadijah ni dia meminang Rasulullah. Maka hari ni kalau orang perempuan rasa-rasa dah usia dah agak lanjut tu, pinang je, tak kisah. Pinang je orang lelaki. Saya sedia dipinang. Boleh. Tidak salah. Dan ketika Rasulullah SAW berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah, dia tak kahwin dengan orang lain. Maknanya Rasulullah ni, kadang-kadang orang sebut Rasulullah ni poligami. Ini orang lelaki suka sangat contoh ni. Rasulullah ni seorang yang berpoligami, kahwin lebih daripada satu. Kita kena ingat, ketika Rasulullah kahwin dengan Sayyidatina Khadijah, tak ada isteri lain. Sampailah usia dia 50 tahun. Dah berapa tahun tu? Dia kahwin umur 25 tahun. 25 tahun yang 25 tahun selepas itu baru dia kahwin dengan Sayyidatina Aisyah. Tu pun Sayyidina Abu Bakar yang offer dia. Ketika itu Sayyidatina, apa orang tahu ni? Saya salah sebut ke? Sayyidina Abu Bakar. Betul yang offer dia, offer anak dia. Yang ketika itu berusia 9 tahun, yang bernama Aisyah. 9 tahun, tuan-tuan dan perempuan. Bayangkan hari ini kalau perempuan umur 9 tahun ni buat apa? Yang pertama main selambut. Yang kedua main lompat tali, zero king. Yang ketiga main kejar-kejar, main ternyuruk, main nyuruk-nyuruk. Tu kalau perempuan umur 9 tahun. Tapi dia bagi anak dia kepada Rasulullah yang ketika itu usia dia berapa? 50 tahun, tuan-tuan. 50 tahun. Tapi kahwin tu adalah kahwin nikah gantung. Dah nikah dulu dah, tapi digantung. Saya memang mengalami lah nikah gantung ni. Shake hand dulu, sebulan lepas tu baru buat kenduri. Mak mentus asyik jelih saya datang, takut saya usir anak dia. Suka hati aku lah nak isteri aku ketika itu. Jadi Rasulullah pun ketika dia berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah, umur Sayyidatina Aisyah berapa tahun? 9 tahun. Tapi dia tak ajak tidur bersama. Sebab apa? Kalau lah umur perempuan umur 9 tahun tidur dengan orang umur 50 tahun, seolah-olah dia tidur dengan atuk dia. Atuk dah makan ubat. Jadi dia tak tidur sekali. Macam mana, bagaimana Rasulullah menggauli ataupun Rasulullah bergaul dengan Aisyah? Aisyah ni lawa, tapi Rasulullah pun lawa juga. Handsome. Oh tak boleh juga. Lawa ni. Rasulullah pun handsome. Tuan-tuan, dalam sebuah kitab, ada kitab nyatakan, kita tengok Nabi Allah Yusuf AS tu lawa. Handsome, betul. Lawa. Handsome. Sehingga kan
Siti Zulaikha ni gila kat dia. Zulaikha ni gila kat Nabi Allah Yusuf. Sehingga kan Zulaikha ni buat cuba untuk menggoda Nabi Allah Yusuf AS kerana lawa, kerana tampannya Nabi Allah Yusuf AS. Sehingga kan bila Nabi Allah Yusuf dibawa ke muka di hadapan khalayak ramai di kalangan perempuan, orang perempuan pun terpegun tengok. Hari ni rasa-rasa kalau tengok imam muda terpegun ke tidak? Kalau nak tahu terpegun ke tidak, bagi buah apple, bagi pisau kat dia. Tengok luka tak tangan dia. Nabi Allah Yusuf bila dibawa di hadapan khalayak ramai di kalangan wanita, semuanya terpegun sehingga kan luka tangan ni. Bila dia kupas buah pun terkopek tangan. Nampak lawanya Nabi Allah Yusuf. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah ni lagi lawa daripada Nabi Allah Yusuf AS. Okey, kita tengok bagaimana adakah perkahwinan Rasulullah itu perkahwinan mengikut nafsu. Selepas dia kahwin dengan Aisyah, dia kahwin lagi dengan orang lain. Dia kahwin dengan Hafsah. Siapa Hafsah? Hafsah anak Sayyidina Umar. Anak Sayyidina Umar, Hafsah, yang kematian suami dia. Bila mati suami dia, Sayyidina Umar offer kat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni buat tak tahu je, buat macam pandang atas. Siut. Buat macam tak dengar je. Sebabnya Hafsah ni tak lawa, tuan-tuan. Tinggi, lenjong, kurus. Kalau datang angin ni goyang. Nampak? Orang perempuan ni kalau nak lawa dia ada katil 24, 36, 42. Orang lawa. Tapi main 21 memang tak lawa. Dia ada katil. iPhone ada stereo. Baik. Maknanya isteri Rasulullah yang Rasulullah kahwin ni bukan atas dasar nafsu. Kalau ikut Rasulullah, dia kahwin kalau ikut nafsu dia, dia ni orang handsome, nak orang lawa lah. Paling kurang pun dia lopa. Ada nama dia lopa. Tadi imam muda nama dia lopa. Kena tanyalah imam muda sebab dia artis. Saya main sebut je tentang promo je. Kemudian isteri dia yang bernama Sofia. Sofia ni gemuk dah lah, gemuk pendek. Pandang aku lah tu. Aku ada lagi kacang lagi dah. Gemuk, pendek, sehingga diejek oleh isteri-isterinya yang lain. Nampak betapa tak lawanya isteri-isteri Rasulullah. Kalau ikutlah, kalau ikut kita nak bandingkan dengan Rasulullah yang memang handsome. Tapi Rasulullah kahwin bukan atas dalam rasa nafsu. Yang ni kita nak contohi, tuan-tuan. Yang ni kita nak contohi. Kalau kita nak berpoligami, tuan-tuan, hari ni kita tengok orang perempuan ramai orang perempuan melebihi orang lelaki. Betul? Tapi hari ni tengok simbang juga. Orang perempuan tetap ramai sangat kat belakang tu. Simbang. Orang perempuan lebih ramai daripada orang lelaki. Maknanya kita tolong orang perempuan kita kahwin. Janganlah kahwin yang umur muda-muda, umur 27 nak kahwin jadi isteri yang kedua, ketiga. Kahwin umur yang 40, 45, yang gigi dah tak ada tu, boleh? Itu kalau kita nak ikut bagaimana Rasulullah, perkahwinan Rasulullah. Ini kita cari yang lawa-lawa, tuan-tuan. Habis yang tak lawa tu siapa nak kahwin? Nak suruh aku kahwin? Oh no. Kita tengok, kita nak contohi Rasulullah dan bagaimana Rasulullah mengkahwini isteri dia Aisyah contohnya. Rasulullah panggil Aisyah dengan apa? Dengan gelaran apa? Gelaran Humairah. Sebab kulit Aisyah ada 2 minit lagi. Kulit Aisyah yang kemerah-merahan, sehingga kan Rasulullah dipanggil Humairah. Kita ni baru kahwin, kita panggil apa? Sayang. Main lagi sayang. Imam, baru kahwin. Setelah 3 tahun kahwin, dah panggil awak dah. Awak. Setelah 15 kahwin, dia tak panggil awak dah. Dia duduk kat depan rumah dia panggil apa?
Agak-agak dia panggil apa? Dah tak panggil apa-apa lagi dah. Dawa je. Sedawa tu menandakan dia balik dah tu. Ini kita hari ni. Tapi Rasulullah dia bergurau dengan Aisyah. Dia minum air. Air yang dia minum ni, tengok ni. Dia cari kat mana Aisyah minum. Bibi Aisyah tak kat mana. Cari minum. Dia cari tempat yang bibi Aisyah letak ni, minum ni. Itu dia. Kita hari ni orang tua dah pesan kat kita, jangan minum air bekas isteri, nanti kamu ikut jadi apa tu? Jadi apa? Jadi kapondak. Ajar sangat. Panggil apa? Quick control. Nanti isteri naik tocang. Kamu ikut jaga isteri, minum air bekas isteri, nanti apa yang isteri cakap semua kita ikut. Ini kita di apa? Kita diajar begitu. Sebab tu tuan-tuan, untuk kemesraan dalam rumah tangga ni, bapa-bapa, tak apa, tak salah minum air dengan menggunakan gelas yang diminum oleh isteri kita, tak salah. Begitu juga kita ni jangan cepat marah. Kita tengok Rasulullah bagaimana dia terlalu mesra dengan cucu dia, sebagaimana Tuan Moderator sebut tadi, cucu dia Hasan dan Husain. Sehingga kan ketika Rasulullah sujud, Hasan naik atas belakang dia, Husain pun sama, tunggang macam kuda, naik atas belakang Rasulullah diam. Ya, sampailah Hasan dan Husain puas bermain, barulah dia angkat daripada sujud. Nampak tuan-tuan, ini cara Rasulullah melayan keluarga dia, melayan isteri dia Aisyah. Itu juga kadang-kadang dia main rumah lari. Aisyah lari, kejar, dah dapat, dah pegang, Aisyah pula kejar dia. Tapi Rasulullah tak gaul. Tak ada masalah lah, kejar. Kalau saya ini nak kejar isteri saya, jauh, ceceh. Isteri saya tu memang pelari terpantas kat sekolah dulu. Saya dah gaul dah ni, mana kejar. Nampak. Tapi apa yang kita boleh buat, kita bergaul dengan anak, dengan isteri, cara yang baik. Ini isteri lambat sikit masak nasi dah marah. Yang tukang marah tu kau lain, Tok Imam. Lambat masak nasi tawar, mana ada nasi masin? Jadi cara kita, walaupun dia lambat, sepatutnya tugas di dapur ni, tugas memasak ni, tugas siapa? Tugas suami, tuan-tuan. Biar suami sebut, orang perempuan jangan sebut. Orang perempuan sebut nampak sangat orang perempuan suruh suami je. Orang perempuan tu dia tahan juga. Bila dia tahu tugas suami, dia terus tak masak. Banyak cantik kau buat apa kat rumah? Tugas mencuci pakaian, tugas siapa? Tugas suami. Habis isteri tugas dia apa? Isteri tugas melayan suami. Ada seminit lagi. Baik. Pernah satu ketika Sayyidatina Fatimah dia pergi, dia tanya pada Rasulullah, siapa jiranku kat surga? Rasulullah kata nak tahu jiran kat surga, pergi sendirilah satu rumah. Dia pun jumpa dalam rumah. Dia jumpa dengan seorang perempuan. Perempuan tu pula suami dia pergi kerja. Perempuan ni layan dia. Layanan perempuan ni ketika suami dia balik. Ketika suami dia balik, dia ulurkan air. Ni air macam ni, air masak. Tapi jangan ulurkan air Coca-Cola. Suami tu kecil manis. Kalau ulur air Coca-Cola tu tandanya tak sayang pada suami. Ulur air masak. Yang kedua, dia ulurkan tongkat. Jadi Sayyidatina Fatimah ni bertanya kepada perempuan itu yang akan menjadi jiran jadi surga. Kata perempuan itu, ulurkan, sediakan air untuk suamiku supaya hilang keletihan dia balik daripada kerja, balik dari cari rezeki. Yang kedua, tongkat tu untuk apa? Tongkat tu untuk kuberikan kepada suamiku supaya pukul aku andai kata layananku tidak memuaskan hati suamiku. Ini Sayyidatina, inilah jiran Sayyidatina Fatimah di surga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tugas suami
Sebagaimana kita tengok Rasulullah, apa yang Rasulullah buat, walaupun Rasulullah sebut bahawa tugas memasak, tugas mencuci pakaian itu tugas suami, tapi kalau isteri yang buat, alangkah lebih baik. Pahalanya sangat besar pada menolong suami. Lepas tu kita kena faham tuan-tuan, dalam pergaulan Rasulullah kucing tidur atas sekepan dia pun dia gunting sekepan. Kita ini kalau kucing tidur atas kasut kita buat apa? Kita lambung kucing tu, kita tendang kucing tu jauh-jauh. Jadikan dia bola. Nampak? Sama tak dengan apa yang Rasulullah buat? Rasulullah gunting sekepan. Itu kucing, sejenis binatang. Apatah lagi kalau yang tidur tu anak dia. Ini anak tidur dalam bilik, marah mak bapak ni. Oi, keluar, bapak nak tidur. Sian anak, tahu benda ni, geng-geng betul keluar. Mana ada lemah lembut dan kasih sayangnya, tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita sambung ke pusingan yang kedua. Sekian. Jadi Ustaz, rasanya jadi romantik itu tidak salah di sisi Islam Ustaz. Dan yang seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita ingat pesan Nabi SAW, orang yang paling baik antara kita adalah orang yang sangat baik kepada keluarga, kepada anak dan isterinya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya suka untuk tanya kepada Imam Muda Nazrul kita selaku orang muda. So saya nak tanya persoalan mengenai orang muda. Kalau kita tengok pada zaman Nabi SAW, kalau kita soroti kisah Nabi SAW ni, kita akan temui kisah cinta, kisah kehebatan yang tidak akan ada akhirnya. Jadi salah satu kehebatan tu adalah generasi muda pada zaman Nabi SAW. Kalau kita tengok Usamah bin Zaid menjadi panglima tentera perang seawal usia 18 tahun. Jadi Ustaz, macam mana kita nak tanamkan rasa jihad dalam diri anak-anak muda kita? Dan kalau boleh Ustaz olah perkataan jihad tu bukan dari segi dalam peperangan sahaja, tapi kita olah dalam konteks yang lebih meluas. Ustaz, silakan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kama alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim. Shalawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil din. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih kepada saudara moderator Al-Akh Muhammad Fadli Pasar, anak jati kampung Arif Ibrahim, yang dikasihi barisan panel yang hebat,
berpengalaman Al-Fadil Ustaz Nizam, pegawai hal ehwal agama Pejabat Haji Daerah Pontian. Yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Wan Yusli, orang lama di sini yang telah pun berkhidmat di Pontian ini selama 13 tahun lamanya, banyak pengalaman. Terusnya tuan-tuan imam, para alim ulama, tuan-tuan guru, pemimpin masyarakat Kampung Arif Ibrahim, terusnya mahasiswa-mahasiswi UIA Gombak yang menganjurkan program yang sangat murni pada malam ini dan seminggu yang ada lagi. Satu forum untuk kita benar-benar merasai kalaulah Nabi SAW itu masih ada bersama dengan kita sekarang. Kalau 2-3 tahun kebelakangan ini, majlis untuk mengingatkan kita merasai bahawasanya Rasul SAW itu masih ada dengan kita sangat-sangat meriah. Kalau zaman ustaz-ustaz dulu, zaman tuan-tuan haji dulu nak cerita pasal Rasul ni biasanya Maulid Rasul saja. Bila tiba 12 Rabiul Awal, barulah akan diceritakan tentang sejarah, sirah, pengorbanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi alhamdulillah mutakhir ini banyak tempat, walaupun bulan Rajab, bulan Syaban hatta Ramadan, akan diadakan forum-forum ceramah wal bicara berkaitan dengan law kana bainana habib, andai Rasulullah masih ada, semerbaklah haruman baginda, setiap jiwa ingin bersamanya, Nur Muhammad terus bercahaya. Lau kana bainana al-habib, ladana al-qasi wal-qarib, min taibati qabla al-maghrib, taliban qurbal habib. Kita dengar tak lagu tu? Itu yang saudara Syarul nak nyanyi tadi. Syahrul Hamzah. Hamzah. Salah sikit tak dia orang tak salah sikit. Lanjut saya tadi. Jadi alhamdulillah, tema pertama dah ceritakan tentang sejarah, sirah, kegemilangan umat-umat terdahulu. Ustaz dah bawa juga bagaimana sirah-sirah kehidupan Nabi SAW yang seharusnya menjadi contoh ikutan bagi kita yang mengaku menjadi umat Muhammad SAW. Bila sampai pak saya pula, maaf tuan-tuan sekalian kalau tak berapa clear suara, sebab straight dari Perak, kena bawa aircon pula sekarang ni, Masya Allah. Mudah-mudahan kita nak cerita pasal jihad. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan man jahada fina, siapa yang berjihad pada jalan aku, lanahdiyannahum subulana, aku akan tunjukkan, mudahkan kepada dia jalan untuk menemui aku, jalan untuk kita menemui jalan yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak sebut jihad, memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, nak dibandingkan dengan apa yang telah dibincangkan oleh panel yang pertama, yang panel kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan kepada kita, pakcik-pakcik sekalian, adik sekalian, Allah sebut dalam Al-Quran, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah inna nasrallahi qarib. Sadaqallahul azim. Allah sebut kalau
Adakah kamu sewenang-wenang nak masuk syurga Allah, sedangkan belum ada satu bentuk ujian pun yang diberikan kepada kamu seperti mana umat-umat yang terdahulu diuji oleh Allah. Mereka diuji dengan kepayahan, kesengsaraan. Ustaz panel pertama dah sebutkan tadi. Serta digoncang, diberi kecelakaan dalam hidup mereka, kepayahan dan sebagainya. Kepayahan ujian itu sampai mengakibatkan, menyebabkan Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dengan Rasul SAW itu menyebut, bermohon pada Allah, mata nasrullah, bila pertolongan Allah nak sampai ni, bila pertolongan Allah nak mari. Allah memberi jaminan, inna nasrallahi qarib, ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sangat-sangat dekat kepada umat Islam. Berdasarkan ayat ini menggambarkan kepada kita, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita nak menandingi orang-orang terdahulu, sahabat-sahabat yang berjuang bersama Rasul dan para Nabi alaihissalam, tak tertanding kita. Sebab ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita sekarang ni sikit saja. Nak dibandingkan dengan umat-umat terdahulu yang bertempur, berjuang, berperang, mengalami kedukaan, kecelakaan, kecederaan. Tapi kita hari ni hanya nak bersusah payah untuk buat program bakti siswa saja. Yang perlu merangkakan program nak dapat keluarga angkat, kok mana, kok lah boleh jadi menantu pula. Mana tahu Hamzah. Dia dah promosi diri dah nanti. Nanti ada promosi. Itu antara kesusahan, kepayahan yang kita nak buat. Mari dari Perak jauh-jauh, besok nak naik KL balik Perak semua. Ya? Mari jauh-jauh, semua itu Allah nak bagi mudah kepada kita jalan menuju Allah. Sebab itu jangan kita faham. Sewaktu saya berada di Mesir, saya baca satu wakalah yang memetik satu kalam daripada Syekh Said Hawa dalam kitab dia Jundullah Thaqafatun wa Akhlaqun. Dia menyebutkan, wahai pejuang-pejuang agama Allah, tentera-tentera Allah, umat Islam, kalau kamu nak memperjuangkan agama Allah, kamu kena tahu apa yang musuh Allah sedang buat. Kalau kita nak memperjuangkan agama Allah, nak merasai bagaimana perjuangan umat yang terdahulu sampai menyebabkan nikmat iman dan Islam itu sampai pada kita, nak rasa. Kalau kita nak suruh berperang sekarang ni belum tentu, tapi nak rasa macam mana orang-orang terdahulu memperjuangkan agama Allah. Said Hawa menyatakan, kamu kena tahu apa yang musuh Allah tengah buat sekarang. Kamu kena tahu apa yang musuh Allah sedang buat sekarang. Maksudnya, kalau sekarang ni musuh Allah sedang menyerang orang-orang muda. Saya nampak ramai orang muda ni, pakcik-pakcik pun muda lagi pakcik. Ustaz kita pun muda lagi Ustaz. Saya mau mesej dengan isteri dulu lah. Tahu dia. Sabarlah ya, abang ke forum lagi. Balik. Muda lagi. Ya, sebab saya alhamdulillah saya seronok tengok keadaan ni sebab semua golongan ada. Bila semua golongan ada, kita nak rasa macam kita ni semua satu hati malam. Tak ada orang tua, tak ada orang muda, tak ada kanak-kanak. Sebab dia orang ni cerdik belaka ni. Ustaz tanya tadi, jawab pondan Ustaz. Maksudnya dia mendengar. Dia memberikan fokus dan perhatian apa yang Ustaz ni sampaikan. Maksudnya hati kita sama dalam ni. Walaupun pakcik, sebab tu saya kata, kalau musuh Allah sedang memusuhi agama Allah dengan menyerang pemikiran orang Islam sekarang ni, kita pun kena tahu macam mana nak lawan pemikiran orang-orang Barat. Sebab itulah Dr. Yusuf Qaradawi memberikan semangat kepada kita. Dia sebut usia muda itu, ni motivasi pada pakcik sekalian yang nak berjuang, berjihad ni. Jangan kata, alah bagi orang muda ajalah, pakcik ni udah tua, bagi orang muda je jadi imam tu. Kata ni nak rasakan. Dr. Yusuf Qaradawi sebut,
usia muda itu bukan dinilai, diukur dari segi umurnya, tetapi ianya dinilai dari segi semangat kepemudaannya. Faham tak maksudnya tu? Maksudnya walaupun umur pakcik, ustaz umur berapa ustaz? 25. Kalau usianya 50 tahun, 60 tahun, ayahanda saya 60 tahun, 70 tahun, nenek saya baru meninggal baru ni, usianya 115 tahun. Kalau ikut IC, anak-anak dia kata kalau tak ikut IC lebih ni. Baru meninggal 115 tahun. 105 tahun, 105 tahun. 105 ke 115? Saya sebut mula-mula tadi apa? 115 tahun. Confused ke? Walaupun 60 tahun, tetapi semangat kepemudaan tu ada. Orang muda namanya. Betul lah. Walaupun usia ni 45 ke 25 tadi, tapi semangat nak kahwin lagi tu ada. Muda. Muda lah tu. Maksudnya semangat kepemudaan untuk merasai memperjuangkan agama Allah. Bukan suruh berperang, tetapi nak rasa macam mana mereka-mereka yang terdahulu memperjuangkan agama Allah untuk semua. Bukan untuk orang muda, tetapi untuk orang tua yang ada semangat kepemudaan. Apa dia semangat kepemudaan tu? Sebab kita tak nak rupa muda. Rupa muda macam ni, jerawat penuh. Kalau muda jerawat penuh, kalau tua jeragat banyak. Muka muda jerawat penuh, rambut belah tengah cacat. Muka muda tapi tak ada semangat kepemudaan. Nama dia tua, krepot, nak Pakcik, apa dia semangat kepemudaan ni? Semangat kepemudaan yang banyak Allah sebut dalam Al-Quran, yang banyak hadis Nabi SAW menggambarkan orang muda ni sangat-sangat syok. Apa dia semangat kepemudaan yang Nabi SAW menggambarkan, menyebutkan wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Inilah perjuangan kita. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Orang muda yang taat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semangat kepemudaan. Tetapi yang kita sebut tadi apa dia? Walaupun usia 60 tahun, ini yang berlaku sekarang. Dia 60 tahun, tetapi dia yang banyak buat amal ibadat di sisi Allah. Tadi saya singgah masjid, dekat satu masjid ni untuk sembahyang maghrib tadi. Kat masjid apa dah cantik, dah sebelum sampai sini. Lepas tu ada program membudayakan Al-Quran. InsyaAllah subhanallah. Semua orang-orang yang jenis tu lah, yang dah kencing manis, nanti goat, tinggi. Sungguh nampak pakcik terus tunjuk-tunjuk ni kat goat tak keluar tinggi, ni kencing manis. Memang tu lah. Kalau cek ni sahabat, siapa nama ni? Mani. Agak-agak daripada kecil dia sampai sekarang besar ni, muka yang sama ke muka orang lain dalam masjid ni? Yang sama? Ya ke ni? Yang bermalu masjid ni? Oh tu dia. Sekarang yang berlaku ialah orang tua yang kita sebut, minta maaf aja tak tua, tak berapa muda, yang dah ada penyakit serangkai tadi tu, yang memenuhi rumah-rumah Allah untuk beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang muda, adakah orang muda kita hari ni diajar, tak apalah engkau muda, engkau enjoy dululah. Bila dah tua nanti dah pencen, barulah kau duduk kat masjid. Macam pakcik ni, dulu pakcik pun beragogo juga. Bila larut malam, taruh kucak, kilauan mat. Kan? Dulu pakcik pun macam kau juga. Masa muda ni kau enjoy lah dulu. Biar bagi pakcik lah yang tua tu. Adakah kita, masyarakat kita hari ni, orang muda, diajar supaya masa muda kau duduk lah keluar? Kau tak payah main masjid. Masjid ni untuk orang tua saja. Inilah mentaliti, pemikiran yang ditanam oleh pihak-pihak kufar, la'natullah. Mereka memberitahu pada orang muda, masa kau untuk enjoy saja. Masa kau adalah untuk enjoy. Bila kau tua nanti, barulah kau boleh buat ibadat. Ini mereka merosakkan pemikiran orang muda.
Sedangkan Allah memandang sangat-sangat tinggi nilaian bagi orang muda yang taat beribadat pada Allah. Allah kagum orang muda yang tidak tercela jiwa dia, diri dia dengan perbuatan maksiat. Allah sangat-sangat kagum sebab orang muda. Oh, bukan main lagi. Betul Ustaz? Ustaz? Sekarang dengan dulu masa muda-muda mana lebih syok? Memang syok masa muda-muda. Ini bermaksud Allah menegaskan kepada kita, muda kita ni bukan sekali, tetapi muda kita berapa kali? 2 kali, iaitu muda dunia dan yang lebih muda berkekalan ialah di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah hari ni masa ni nak rasa supaya pakcik hari ni kena wariskan kepimpinan ibadat kepada Allah itu kepada orang-orang muda sekarang. Supaya mereka merasai perih payahnya nak memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita memikirkan bila pakcik-pakcik tak ada nanti, generasi akan datang ni lah, saudara ni lah yang akan jadi imam dekat sini nanti, yang akan membawa adik-adik kita dekat sini mengikuti perkara yang ditunjuk, diajar oleh Nabi SAW. Banyak sebenarnya perkara yang melibatkan perkara ibadat. Banyak. Tidaklah hanya tertumpu kepada program di masjid saja. Tidaklah hanya program kita buat forum macam ni saja. Tetapi keluarga angkat, lepas ni adik-adik kita banyak lagi buat program-program bakti siswa, mereka banyak lagi program. Jadi itu semua nak mencerminkan alhamdulillah masih ada lagi orang muda yang sayang agama Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji adik-adik kita ni sebab mereka membuktikan dengan mereka menganjurkan program bakti siswa ini, menggambarkan kepada mereka masih ada lagi orang muda yang sayang agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi tanamkan kepada pemikiran sahabat-sahabat dulu, orang muda ni lah yang akan mencorakkan masa depan negara dan agama. Nabi dulu dibantu oleh orang-orang muda. Orang-orang tua dulu zaman Nabi buat apa? Memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang muda yang membantu perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu hari ni orang muda dia kena memaksimumkan potensi dia di usia yang optimal. Kita orang muda kena maksimumkan potensi kita sebagai orang muda. Kena manfaatkan sungguh-sungguh masa muda. Kalau ada kemahiran buat slide macam ni, buat je cantik. Walaupun alhamdulillah macam tu je. Satu buatlah yang gerak ni. Contoh. Jangan tidur terasa pula contoh. Kalau ada kemahiran boleh rakam macam ni, rakam ke tak tu? Lepas ni edit masuk YouTube. Ada kemahiran tu guna untuk memperkasakan, memperlihatkan ada orang muda yang nak memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di sudut saya sendiri kita dah pelakon dah sekarang. Saya dah berlakon lah pakcik. Minta maaf lah tuan-tuan Ustaz. Berlakon dengan dia Lofa. Lofa belum lagi lah. Tak tahu lah dia nak berlakon ke tak lah saya. Kalau dia nak berlakon, Ustaz nak berlakon tak dengan dia? Sebut dia Lofa tu. Nak sebut supaya dah sampai masa lah. Dah sampai masa untuk kita lihat cantiknya Islam, indahnya agama Allah yang diperjuangkan oleh sahabat-sahabat yang terdahulu. Kalau kita faham, itulah jihad kita. Untuk kita bersusah payah pada jalan Allah, insya-Allah Allah akan tunjuk jalan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira poinnya yang untuk saya sampaikan hari ini ialah pendek-pendek ini juga ni Ustaz. Untuk kita merasai susah payahnya umat yang terdahulu buat maksimumkan potensi kita sementara kita hidup bagi umat akhir zaman. Biarlah kita rasa kita berperanan untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Minta ampun, minta maaf, cukuplah tu. Sambung lagi. Baik, terima kasih Ustaz Nazrul. Jadi saya rasa Allah sayang dengan orang tua, orang yang berusia tapi masih lagi mahu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya rasa Allah lagi sayang kepada orang muda
tapi masih sudi mahu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Hamzah, rasanya dah habis pusingan kita yang pertama. Kita nak buka kepada audiens kita pada malam ini untuk bertanyakan soalan, sesoalan dua. Jadi silakan. Jadi nak saya pointkan ke nak tanya sendiri? Okay, sorry. Ada? Pakcik-pakcik ke? Makcik di belakang?